Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Kita bersyukur kita kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan sabdanya. 我们很感恩，今天我们能来到主的面前来敬拜他，并且聆听他的话语。 Mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. 我们一同祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur 1 tahun lebih ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online, di mana Tuhan sudah menolong, memimpin, memberkati ibadah kami. Kami juga bersyukur Bapa, di mana keadaan bangsa dan negara kami Indonesia, keadaan pandemi yang semakin hari semakin membaik. Kami mohon supaya Tuhan juga terus menerus menolong, memimpin, memberkati, agar kami juga bagaimana boleh datang di hadapan Tuhan, beribadah di dalam gereja. Bapak surga, pimpin berkati juga ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau hadir menolong kami, memimpin di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Dan kami mohon biarlah kuasa Tuhan yang bekerja melalui kelemahan-kelemahan daripada hamba-hamba-Mu. Tuhan pimpin berkati, ketika firman Tuhan ditaburkan, biarlah kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran yang seturut kehendak daripada Tuhan. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya masih ingat sewaktu saya masih remaja, 我还记得，当我在少年的时候， ada sebuah teka-teki tentang lagu. 有一个谜是有关于一首歌曲的。 Teka-tekinya kira-kira berbunyi demikian. 这个谜大概是这样的： Ada seorang anak SD yang disuruh untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 有一位小学生，他的老师让他唱一首歌，叫做《Dari Sabang Sampai Merauke》。 Ketika anak ini bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, 当他唱这首歌的时候， anak ini bernyanyi dengan suara yang bagus sekali. 他的歌声很美好。 Dia menyanyikannya dengan penuh semangat. 这首歌他也唱得很好，很有力。 Namun ketika anak ini selesai menyanyikan lagu ini, 但当他唱完后， rupanya guru memberikan nilai merah kepadanya. 老师却给了他一个红分。 Mengapa anak ini yang menyanyi dengan suara yang bagus, menyanyi dengan sedemikian baik, diberikan nilai yang jelek? 为什么这孩子唱得那么好，得了那么不好的分数呢？ Jawabannya adalah, 答案是， ketika anak itu bernyanyi, 当这孩子在唱歌的时候， yang dinyanyikan adalah dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku. 他唱的是这首印度面的歌。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， memang benar judulnya sama, 真的，这孩子唱了同样标题的歌， tetapi isinya berbeda. 但是内容却不同。 Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. 今天我们要分享一段经文， Ada seorang murid Tuhan Yesus 耶稣其中有一位门徒， mengenal Yesus sebagai Mesias. 他认识耶稣为弥赛亚， Tetapi dia mengerti Mesias yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Allah. 但他所了解的弥赛亚与上帝的旨意不 Oleh 同， sebab itulah dia ditegur oleh Tuhan Yesus. 因此他被主耶稣指责了。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， banyak orang Kristen mengenal Yesus Kristus. 很多基督徒都认识耶稣， Tetapi sayangnya mereka mengenal Yesus Kristus yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 很可惜的，他们认识的耶稣是不按照圣经的耶稣。 Oleh sebab itulah betapa pentingnya pagi hari ini kita mengenal siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. 所以今天早上我们必须来分享耶稣究竟是谁呢？ Yesus Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan.
是按照圣经的耶稣基 Yesus 督， Kristus yang sesuai daripada kehendak daripada Allah. 是按照上帝旨意的耶稣基督。 Mari kita membuka Markus 8 ayat 27 sampai 33. 我们一起来翻开我们的圣经，在马可福音8章27到28节。 Markus 8 ayat 27 sampai 33 kita akan membagikannya menjadi 3 bagian. 这段经文我们将把它分成3段。 Di dalam 3 bagian ini kita akan sama-sama belajar pengenalan pribadi akan diri Yesus Kristus. 在这3段经文里，我们将学习我们如何亲自认识耶稣。 Ayat 27 sampai 28. 27节到28节， Kita akan belajar pengenalan pribadi Yesus Kristus menurut kata orang banyak. 我们将学习根据众人的话认识耶稣基督。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. 耶稣和门徒出去，往该撒利亚腓利比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。” Setelah Tuhan Yesus beberapa waktu lamanya melayani, 主耶稣侍奉一段时间之后， menyembuhkan banyak orang sakit, 他医治了很多病人。 Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli, orang bisu, dan juga orang yang buta. 他医治了聋、哑和盲的人。 Suatu hari Tuhan Yesus membawa murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung Kaisarea Filipi. 有一天，主耶稣和门徒就前往该撒利亚腓利比的村庄去。 Tempat yang dituju oleh Tuhan Yesus adalah tempat politik penting di mana Kaisar diakui sebagai Tuhan. 他们前往的地方是一个很重要的政治场所，因为皇帝被公认为上帝。 Tempat ini juga merupakan supermarketnya berhala. 这个地方也是一个偶像的超市场， Tempat orang-orang memilih dewa-dewi yang bisa dibeli dan disembah. 人们可以选择购买并且祭拜一些偶像。 Di tempat-tempat yang demikian itulah 就在这样的地方， ketika Tuhan Yesus berada di tengah jalan, dia bertanya kepada murid-muridnya. 当耶稣正在路上，他就问他的门徒： Kata orang, siapakah aku ini? 人们说我是谁？ Pertanyaan Tuhan Yesus ini merupakan pertanyaan yang sangat penting untuk diketahui manusia yang hidup dalam dunia ini. 耶稣的问题是我们生命中必须知道很重要的问题。 Kalau kita memperhatikan pertanyaan penting ini dipertanyakan Tuhan Yesus di tengah jalan. 如果我们可以看到这个重要的问题，耶稣是在路上问的。 Pertanyaan ini bukan ditanya di dalam bait Allah ataupun di dalam rumah ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. 他不是在圣殿里或者在家里教导他们的时候发问的。 Di tengah jalan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengajar kepada mereka, bertanya kepada mereka secara tiba-tiba. 在路上就显示了耶稣是突然间的教导他们。 Kalau kita memperhatikan Alkitab kita baik-baik, 如果我们仔细观察我们的圣经， banyak pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus yang dilaksanakan di tengah jalan. 耶稣的侍奉很多发生在路上， Banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang dilakukan di tengah jalan. 很多耶稣的教导也发生在路上。 Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan di tengah jalan. 主耶稣在路上医治了一个血漏的妇女。 Hal ini bisa kita lihat di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. 是采自于马可福音5章21节到43节。 Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta di tengah jalan. 主耶稣也在路上医治了一个麻风病的人。 Tuhan Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria dan mengajarkan tentang air hidup di tengah jalan.
主耶稣在路上与一位撒玛利亚妇人交谈，并且教导她有关活水的事。 Tuhan Yesus bertemu Zakheus si pemungut cukai itu di tengah jalan. 主耶稣在路上遇见了税吏长 Tuhan 撒该。 Yesus juga berbicara tentang kebangkitannya kepada dua murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. 主耶稣也在去伊马乌斯的路上，对他的2个门徒讲述了他的复活， Dan masih banyak lagi. 还有等等的事件。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus menghendaki kita mengenal dirinya di sepanjang hidup kita. 主耶稣希望我们在我们的生命旅途中上认识他。 Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus bukan hanya dikenal oleh agama Kristen saja. 我们所认识的耶稣基督，不只是被基督教所认知， Hampir seluruh agama-agama di dunia, agama-agama besar di dunia mengenal siapa Yesus Kristus itu. 几乎世界上所有的大宗教都认识耶稣基督是谁。 Sama seperti orang-orang pada zaman Tuhan Yesus mengenal Tuhan Yesus. 就如主耶稣时代的人认识他一样。 Hanya menjadi pertanyaan kita adalah, 我们的问题是， apakah mereka mengenal Yesus secara benar dan jelas? 他们是否正确清楚地认识耶稣？ Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, menurut orang siapakah aku ini? 当耶稣问他的门徒，人们说我是谁？ Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. 有人说他是施洗的约翰， Ada yang mengatakan Elia. 有人说他是以利亚， Ada yang mengatakan salah seorang daripada nabi. 或者是先知里的一位。 Apa yang membuat orang-orang memandang Yesus sedemikian rupa? 是什么东西让人这样的看待耶稣呢？ Sesungguhnya ketika orang-orang bisa menilai Yesus sebagai pribadi yang demikian, itu sesuatu hal yang positif. 其实，当人们这样的看待耶稣，那是一件好事。 Secara tidak langsung mereka menghargai Tuhan Yesus, mereka menghormati Tuhan Yesus. 间接中，他们看重耶稣，他们也尊重耶稣。 Hanya saja mereka mengenal Yesus dari kejauhan. 只是他们是从远处认识耶稣， Mereka menilai Yesus bukan dari dekat. 他们不是以亲密的关系来判 Sehingga 断耶 mereka 稣， menilai dan mengenal Yesus dengan cara mereka-reka saja. 所以他们只是猜测和编造耶稣是谁。 Numpang tanya, 请问一下， apakah Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya mengenal dia menurut kata orang? 主耶稣要他的门徒们按照人怎么样说他来认识他吗？ Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak menghendaki demikian. 我确定的说，耶稣不要这样。 Tuhan Yesus juga tidak menghendaki engkau dan saya mengenal dia menurut kata orang. 耶稣也不要你和我来认识他，按照别人怎么说。 Ini poin pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， ayat 29 sampai 30. 29到30节， Firman Tuhan berkata, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. 又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”耶稣就警戒他们不要告诉人。 Di dalam kebenaran kedua ini kita belajar pengenalan pribadi Yesus Kristus menurut Petrus. 在第二点，我们将学习如何认识基督，按照彼得。 Ketika orang-orang mengenal Yesus sebagai nabi atau apapun juga itu, 当人们认识耶稣为先知或者是什么， Tuhan Yesus tidak menyalahkan mereka. 主耶稣没有责怪他 Karena 们， mereka mengenal Tuhan Yesus dari kejauhan. 因为他们是从远处认识耶稣。 Namun bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, 但是对于亲近耶稣的人来说， orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, 耶稣所爱并爱耶稣的人， mereka mengaku Yesus sebagai Mesias. 他们承认耶稣就是弥赛亚。 Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias yang diurapi sebagai juru selamat manusia. 耶稣认识
彼得认识耶稣身为弥赛亚，是受膏者，成为人的救赎主。 Dari hal ini memberitahu kepada kita bahwa relasi dengan Tuhan begitu penting mengenal benar siapa Tuhan Yesus itu. 这事情告诉我们，我们的关系影响了我们如何去认识耶稣。 Bila suatu hari tiba-tiba ada orang yang belum percaya Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, siapakah Yesus Kristus itu? 如果有一天有一个未信主的人突然问你，耶稣基督是谁？ Biarlah melalui kebenaran pagi hari ini kita diingatkan. 让我们通过今天的分享，再次被提醒。 Jangan engkau menjawab mengenal Yesus menurut kata orang. 我们不要回答我们按照别人如何去认识耶稣， Tetapi beritahukanlah kepada mereka siapa Yesus Kristus berdasarkan relasi Anda dengan Dia. 但是告诉他们耶稣是谁，按照我们和他的关系。 Pengenalan kita kepada Yesus Kristus menurut kata orang itu tidak akan jelas. 我们对耶稣的认识，按照别人怎么说是不清楚的。 Sama seperti Petrus dan murid-murid lainnya mengenal Yesus Kristus 就如彼得和其他门徒认识耶稣， melalui pengajaran Tuhan Yesus, 按照耶稣的教导， melihat karya Tuhan Yesus, 亲眼看到耶稣的事工， melalui hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 还有亲身与他同住。 Disinilah perbedaan utama pengenalan kita akan Yesus Kristus bagi orang Kristen dan orang di luar Kristen. 这就是基督徒和非基督徒认识基督的分别。 Orang-orang di luar Kristen mengenal Yesus sebagai nabi saja dan guru agung saja. 基督教以外的人可能认识上帝只单单是先知或者老师， Tetapi bagi kita yang hidup berelasi dengan Tuhan Yesus, 但对于我们有和耶稣亲密关系的 hidup 人， intim dengan Tuhan Yesus, 和耶稣有亲密的 kita 关系， mengenal Yesus bukan sebagai nabi dan guru saja. 我们认识耶稣不只是先知或者老师， Yesus adalah Mesias 耶稣就是弥赛亚， yang diurapi Allah sebagai juru selamat manusia. 是上帝所恩膏成为世人的救赎主。 Oleh sebab itu, bila ada teman-teman sekolah kita 所以，如果有我们的同学 ataupun teman kantor kita, 或者我们的同工， mereka mengenal Yesus 他们认识耶稣， sebagai nabi, 身为先知 sebagai guru moral, 或者道德的老师， mereka menaati ajaran-ajaran Tuhan Yesus. 他们遵行耶稣的教导。 Kita harus ingat 我们必须记住， bahwa orang-orang yang sedemikian 这样的人， mereka perlu mengenal pribadi Yesus Kristus lebih mendalam lagi. 他们必须亲自的更加认识主耶稣。 Tetapi ini pun tidak cukup. 但是这也是不足 Sama 够， seperti Petrus yang hanya mengenal Yesus sebagai Mesias saja. 就如彼得只是认识耶稣为弥赛亚， Seakan-akan Petrus hanya mengetahui judulnya yang benar, 就好像彼得只知道他的标题， tetapi artinya salah. 但是它的含义却错 Sama 了。 seperti anak tadi yang sedang menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, 就好像刚才唱那个沙邦三拜莫道给的孩子一样， judulnya benar, 他得到了正确的标题， isinya salah. 内容却错了。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sesungguhnya Petrus banyak pengikut di dalam dunia sekarang ini. 其实，在现代里，彼得是有很多跟随者的， Banyak orang salah mengerti tentang Yesus Kristus. 很多人误解耶稣基督， Mereka lebih suka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan jasmani mereka saja. 他们喜欢看待耶稣为解决他们困难，并且满足他们需要的上帝。 Padahal Yesus datang terutama menyelesaikan masalah fundamental yang dihadapi manusia, yaitu masalah dosa. 但是耶稣来主要是为了解决人类最基本的问题，就是罪。 Oleh sebab itu ketika Petrus menjawab Yesus adalah Mesias, 所以当彼得答案耶稣就是弥赛亚， itu jawaban yang benar. 那是正确的答案。 Sehingga dia diberikan hadiah kunci kerajaan surga. 所以他得到了天国的钥匙，成为了 Tetapi 礼 di 物。 dalam Injil Markus memberitahu pada kita,
但在马可福音告诉我们， ketika Petrus menjawab benar, 当他正确的回答了， Petrus dilarang mengatakan kepada siapapun juga. 耶稣却禁止他告诉其他人。 Yesus melarang para murid mengatakannya kepada orang lain 耶稣禁止门徒把他说出去， karena Yesus ingin agar orang banyak mengetahui dirinya melalui relasi dengannya. 耶稣希望人们通过他们自己的关系来认识他。 Allah menciptakan kita sedemikian rupa 上帝如此的创造我们， memiliki maksud dan tujuan 是有目的的， supaya kita hidup serupa dengan Kristus. 就要我们活着如耶稣。 Inilah tujuan utama Allah menciptakan kita manusia. 这就是神创造我们最初的目的。 Namun tujuannya itu belum tergenapi secara tuntas. 但到现在为止还没完成。 Sekarang kita dalam proses untuk hidup serupa dengan Kristus. 我们正在活得像基督的过程。 Bagaimana kita bisa hidup serupa dengan Kristus? 我们要如何活得像基督 Kita 呢？ harus mengenal dirinya dengan benar. 我们要正确的认识他， Semakin kita mengenal dirinya secara benar, 我们也正确的认识他， maka semakin pula kita menjadi pribadi yang direncanakan Allah bagi kita. 我们就越成为上帝为我们计划的人设。 Dengan kata lain, 换句话说， semakin kita intim dengan Tuhan, 我们与基督越亲近， semakin kita mengenal Yesus Kristus itu. 我们就越认识主基督， Semakin kita mengenal Yesus Kristus, 我们越认识主基督， kita semakin serupa dengan Kristus. 我们就会越像他。 Ketika kita semakin serupa dengan Kristus, 当我们越像他的时候， maka semakin kita mengenal siapa diri kita. 我们就会更加认识我们自己 Semakin 是谁， mengenal tujuan Tuhan menciptakan kita. 我们会更加知道上帝创造我们的目的。 Ada sebuah penelitian, 有一个研究， yaitu penelitian kecelakaan penerbangan di Amerika. 就是美国航空事故的研究。 Beberapa tahun yang lalu terjadi banyak kecelakaan pesawat di seluruh Amerika Utara. 几年前，全北美发生了许多空难。 Ketika Badan Penerbangan Amerika mengadakan penyelidikan, 当美国航空局进行调查的时候， ternyata kebanyakan di antara kecelakaan itu terjadi pada pilot yang sudah memiliki 400 jam terbang. 大部分的事故发生在已经飞行经验400个小时的飞行人员。 Dari penemuan ini dapatlah disimpulkan para pilot menganggap bahwa mereka sudah mempunyai banyak jam terbang sehingga tidak perlu lagi memeriksa pesawat mereka dengan seksama. 所以我们能得到一个结论，就是飞行人员认为他们已经有很多的飞行时间，所以他们不需要再仔细检查他们的飞机， Oleh karena mereka merasa sudah mengenal pesawat mereka, 因为他们觉得他们已经认识他们的飞机， sehingga mereka berkompromi dan tidak lagi mengadakan pemeriksaan pesawat dengan teliti. 所以他们妥协了，他们也不再对飞机进行彻底的检查。 Sebaliknya para pilot pemula yang jam terbangnya lebih sedikit, mereka sangat berhati-hati. 相反的，飞行时间比较小的新手飞行员非常的小心， Bahkan mau bersusah payah dalam menjalankan rutinitas pemeriksaan sebelum pesawat diterbangkan. 甚至在飞机起飞之前也费尽力气的进行检查。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， terkadang kita sebagai murid Kristus sama seperti pilot 400 jam terbang itu. 有时候我们当基督徒就像那个已经有400个小时的飞行人员， Kecelakaan bisa saja terjadi oleh karena kita tidak lagi memperhatikan buku panduan yang diberikan Allah bagi kita, yaitu Alkitab. 意外可能发生，因为我们不再关注已经给了我们的指南书，就是圣经。 Kita sudah jarang sekali lagi bersaat teduh dan berdoa. 我们已经很少静下心来灵修祷告， Dan bahkan menganggap kita sudah mengenal dan mendengar banyak firman Tuhan. 并且认为我们已经听了很多，并且了解了很多上帝的话语。 Kita merasa kita sudah cukup mengenal Yesus Kristus itu.
我们觉得我们自己已经很了解耶稣基督， Tetapi ternyata pengenalan kita tidak ada bedanya dengan pengenalan Petrus. 但结果发现我们认识的耶稣和彼得认识的耶稣没 Yang 两样。 menjadi pertanyaan kita adalah, 我们的问题是， apakah Tuhan Yesus ingin kita mengenal dirinya seperti Petrus mengenal dirinya? 是否耶稣要我们认识他，就如彼得这样认识他吗？ Saya yakin dan percaya pengenalan Petrus itu juga tidak cukup. 我确定的说，彼得的认识也是不足够的， Oleh sebab itulah kita butuh poin yang ketiga, 所以我们需要第三点， yaitu pengenalan pribadi Yesus Kristus menurut pengakuan Yesus Kristus sendiri. 就是根据耶稣基督自己宣告认识耶稣基督。 Ayat 31 sampai 33. 从31节到33节， Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 从此他教训他们说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过3天复活。耶稣明明地说这话，彼得就拉着他劝他。耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，则体贴人的意思。” Seorang pengkhotbah TV yang terkenal, 有一个有名的电视传教师， dia mengatakan dia menyukai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu berpikir positif. 他说他喜欢耶稣，因为耶稣是一个很积极的人。 Pengkhotbah ini selalu mempergunakan perkataan-perkataan yang memotivasi para pendengarnya. 这位传道师总是用一个鼓励人的话语气来鼓励他的听众。 Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari kita diingatkan, 但透过今天的分享，我们再次被提醒， sesungguhnya Tuhan Yesus kadangkala tidak seperti apa yang pengkhotbah itu katakan. 其实主耶稣有时候不一样和那个传教士所说的。 Ada satu jawaban yang paling benar siapa Yesus Kristus itu. 有一个最正确的答案关于主耶稣是谁， Dan jawaban itu tidak didasarkan pada perasaan subjektif atau pendapat pribadi seseorang. 而那个答案不是来自于主观的感受或者个人的意见， Tetapi jawaban ini berasal dari pengakuan Yesus Kristus itu sendiri. 但这个答案来自于主耶稣自己的宣告。 Petrus sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, 彼得就如大多数的犹太人， menganggap Mesias sebagai raja pemenang yang akan menyelamatkan Israel dari bangsa Romawi. 他认为弥赛亚是一位胜利的君王，他将拯救以色列从罗马人的手中， Bukan seseorang yang akan ditolak dan mati sebagai penjahat. 而不是一个被拒绝并且以罪犯的身份死的人。 Petrus semula tidak mengerti bahwa Mesias harus menderita. 彼得不明白弥赛亚必须受苦， Oleh sebab itulah dia membawa Yesus ke samping dan menghalangi supaya Tuhan Yesus tidak, ataupun supaya Tuhan Yesus tidak terjadi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. 所以他把耶稣拉到一边，让主耶稣所说的事不会发生。 Ini adalah pertama kalinya Injil Markus mencatat Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan. 这是在马可福音第一次主耶稣对门徒说到有关苦难、死亡和复活的事。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika Allah menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Allah, 当上帝按照他的形象和样式来创造人， manusia justru ingin menciptakan Allah dalam gambar dan rupa manusia.
人却想要按照人的形象和样式去创造上帝。 Demikian juga dalam pengenalan akan Allah. 同样的，对于上帝的认识， Allah menghendaki kita mengenal dirinya dengan cara Dia. 上帝要我们认识他，以他的方式。 Namun manusia seringkali ingin mengenal Allah dengan cara manusia. 但人往往想要以自己的方式来认识上帝。 Inilah yang terjadi di dalam kehidupan daripada Petrus dalam mengenal Yesus Kristus. 这就是彼得如何认识耶稣基督的过程。 Yesus mengajarkan pengertian Mesias yang berbeda dari pemahaman orang banyak. 耶稣所教导的弥赛亚和别人的弥赛亚是不同的。 Yesus datang bukan sebagai raja yang berkuasa atas dunia ini, 耶稣来不是成为一个得胜的君王， tapi sebagai anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan, 但是一个必须承受很多苦难的人子， ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. 被拒绝、被杀害，并且在第三天复活。 Petrus ketika mendengar hal ini, dia tidak bisa menerimanya. 当彼得听到这件事，他不能接受， Mereka menginginkan seorang pemimpin yang membebaskan mereka dari kesakitan. 他们想要一个能带他们脱离苦难的领袖， Bukan seorang yang mengalami kesakitan dan kematian. 而不是一个经历痛苦和死亡的人。 Petrus mengharapkan Yesus sebagai raja tanpa salib. 彼得要耶稣成为一个没有十字架的君王， Petrus tidak tahu bahwa tiada mahkota tanpa salib. 他不知道如果没有十字架就没有冠 Oleh 冕， sebab itulah Petrus menarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan Yesus. 所以彼得把耶稣拉到一边，并且劝勉他。 Pada saat itulah Tuhan Yesus begitu marah kepada Petrus dan berkata, "Enyalah engkau iblis." 所以当时耶稣就大声的指责彼得说：“撒旦，退我后边去吧！” Yesus menggunakan kata yang begitu keras 耶稣用很强硬的话 untuk menegaskan bahwa orang-orang yang menolak kehendak Allah, mereka sedang diperalat oleh iblis. 为了要强调抵挡上帝旨意的人是正在被魔鬼利用。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， banyak orang Kristen mengaku pengikut Kristus. 很多基督徒都自称为跟随基督的人， Pengenalan mereka akan Kristus cenderung memikirkan Kristus yang memberi mereka makan. 他们认识的耶稣是喂养他们的耶稣， Kristus yang hanya memberikan kesembuhan dan kelimpahan. 给予他们医治并且丰盛的耶稣。 Tetapi sesungguhnya sebagai pengikut Kristus kita dipanggil juga untuk memikul salib dan bagai seekor domba diutus di tengah-tengah serigala. 但实际上，作为基督的跟随者，我们也被呼召要背起十字架，就如同绵羊被拆到一群狼当中。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika Petrus berusaha menarik Tuhan Yesus, 当彼得使徒拉主耶稣， menegur Tuhan Yesus, 劝勉他， dalam tanda petik seakan-akan seakan-akan Petrus ingin menasehati Tuhan Yesus 就好像彼得想要劝主耶稣， supaya hal ini jangan terjadi. 叫这件事不要发生。 Dengan kata lain, Petrus ingin menunjukkan pada Tuhan Yesus seharusnya jadi Mesias yang baik itu Mesias yang bagaimana. 换句话说，彼得要告诉耶稣，作为一个好弥赛亚是应该这样的。 Bapak Ibu Saudara, kondisi orang-orang di dalam dunia ini juga hampir sama seperti Petrus. 亲爱的弟兄姐妹，现在的人也是有同样的状况。 Banyak orang menganggap Allah itu maha kuasa. 很多人认为上帝是全能的， Mengapa dia perlu menjelma jadi manusia? 为什么他需要变成人呢？ Mengapa dia harus menderita? 为什么他要受苦呢？ Mengapa dia harus mati? 为什么他要死呢？ Bukankah Tuhan Yesus menyelamatkan manusia bisa mempergunakan cara lain? 上帝要拯救人类，不是可以用别的方式吗？ Bukankah ini menunjukkan bahwa dia ingin menasehati Allah? 这不是表达了他想要劝勉上帝？ Yang menjadi pertanyaan kita adalah, 问题是， kalau Allah mau memakai cara demikian, boleh tidak? 如果上帝要用这样的方式，可以吗？ Kalau kita mengatakan yang jadi Allah yang maha kuasa, janganlah memakai cara yang demikian.
如果我们说上帝是全能的，不要用这样的方式。 Bukankah kita menganggap diri kita lebih baik daripada Allah? 我们不是已经认为我们比上帝更好了吗？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saya seringkali memberitahu kepada kita, 我经常告诉我们， ketika Allah melakukan caranya, 当上帝实行他的方 pasti 式， dalam hikmat daripada Allah yang tidak mungkin bisa bersalah. 必定按照他不可能出错的智慧， Adalah sangat tidak mungkin kita manusia sebagai penasehat daripada Allah. 是很不可能我们人可以成为上帝的顾问， Sama seperti Petrus adanya. 就如彼得一样。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， orang yang mengenal Kristus secara mendasar saja, 只是基本认识耶稣的人， dia akan mengenal Yesus Kristus hanya sebagai seorang nabi saja. 将认识基督单单为先知而已。 Tapi bagi para pengikut Kristus yang mengenal dia secara mendalam, 但对于基督的跟随者更加认识他的， maka kita akan mengenal kehendak Allah di dalam diri Yesus Kristus 我们就可以知道上帝在主耶稣基督的旨意， yang datang ke dalam dunia, 来到世上， menderita dan mati di atas kayu salib. 为我们受苦，被钉在十字架。 Sesungguhnya apa yang Tuhan nyatakan kepada kita 所以，上帝所要告诉我们的， sebagai sebuah rahasia keselamatan bagi para pengikut Kristus. 是对于基督徒的得救秘诀。 Sehingga setiap mulut yang mengaku Yesus adalah juru selamat manusia, 所以，每个承认耶稣是弥赛亚的口， menerima Yesus yang mati dan bangkit di atas kayu salib, 接受耶稣已经死了并且复活了， menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita, 并且接受他成为我们的上帝和救赎主。 di sanalah rahasia keselamatan yang kita peroleh. 这是我们得到的得救秘诀。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， marilah kita mengenal Kristus bukan hanya sebagai nabi saja. 让我们不要只单单认识耶稣为先知， Jangan kita mengenal Yesus hanya sebagai guru moral atau guru kebajikan saja. 也不单单是道德的老师， Tetapi kenalilah Yesus sebagai Mesias yang datang ke dalam dunia sebagai juru selamat manusia. 但是我们要认识主耶稣为来到世上的弥赛亚，成为人的救赎主。 Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pengenalan yang benar tentang Yesus 对耶稣正确的认识， akan disertai kesetiaan seseorang dalam mengikut dan melakukan kehendaknya. 会伴随着一个人忠心的跟随他，并且遵行他的旨意。 Pengenalan kita yang benar tentang Yesus Kristus 我们对耶稣正确的认识， membuat kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat pada kehendaknya. 让我们成为了一个忠心跟随他的人，并且遵行他的旨意， Yaitu dengan menyangkal diri dan memikul salib. 就是通过死己，并且背上十字架， Memberi diri untuk senantiasa dibentuk dan diubah seturut dengan kehendaknya. 交出自己被塑造，按照他的旨意。 Ada seorang pengkhotbah yang terkenal mengatakan sebuah kalimat. 有一个有名的传教士这样说： Beritahu saya Yesus seperti apa yang Anda ikuti, dan saya akan memberitahu Anda di mana hati Anda sedang berada. 告诉我你跟随什么样的耶稣，我就会告诉你你的心在哪里。 Pengenalan kita akan Yesus Kristus 我们对主耶稣的认识， akan memberitahu kepada kita hati kita sebenarnya cenderung di mana. 会告诉我们我们的心其实是向哪里。 Pengenalan kita akan Yesus Kristus yang berorientasi pada perkara-perkara dunia inikah? 我们认识主耶稣是向着世上的事吗？ Atau orientasi kita mengenal Yesus yang berorientasi pada kekekalan, yaitu kerajaan Allah. 或者我们专注于认识耶稣是关于属灵的事，就是永恒的天国。 Pengenalan kita akan diri Yesus Kristus 我们对于耶稣的认识 akan mempengaruhi hati kita. 会影响我们的心。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， betapa pentingnya kita mengenal Yesus Kristus sesuai dengan kehendak Allah. 我们认识耶稣，根据上帝的旨意是何等的重要。 Seorang penulis buku yang terkenal bernama Wayne Cordeiro 有一位有名的作家 Wayne Cordeiro menuliskan tujuan pokok hidup kita amatlah sederhana dan murni.
写到我们生命的主要目的其实非常单纯的， yaitu mengenal Yesus secara intim, 就是亲密的认识耶稣， hidup sesuai hal itu, 按照那件事活着， atau hidup serupa dengan Kristus, 或者活着像基督， kemudian berdampak bagi orang lain secara tepat. 正确的影响其他人。 Inilah tujuan hidup manusia yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. 这是正确的人活在世上的目的， Dan untuk itulah kita ada dan diciptakan. 所以我们存在并且被创造， Sebagai kesaksian penutup. 作为一个结尾的见证。 Ada seorang rabi yang sedang berputus asa. 有一位正在绝望中的拉比， Ia berkelana keluar dari rumahnya. 他离开他的家出去冒险了。 Ia kecewa dengan pelayanan dan hidupnya. 他对他自己的侍奉和生活感到失 Ia 望。 melangkah tanpa tujuan menembus dinginnya malam yang bersalju. 他漫无目的的走在寒冷的血液当中， Tetapi ada hal yang lebih dingin daripada udara pada malam itu, 但比起那晚上的空气更寒冷的是， yaitu rasa dingin yang ada di dalam jiwanya. 就是他灵魂中的寒冷。 Oleh karena saking berputus asanya rabi ini, 因为如此的绝望， tanpa sengaja ia mengembara sampai ke sebuah kompleks militer yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. 他不小心的走进了一个不被其他人允许进入的军事基地。 Satu-satunya bunyi yang terdengar di tengah malam itu adalah suara sepatu botnya yang menginjak salju-salju yang ada. 半夜里唯一能听到的声音是他的鞋子踩上雪地的声音。 Tiba-tiba di tengah kesunyian terdengar bentakan seorang prajurit yang memegang senapang di tangan. 突然在一片寂静当中，一名士兵举着枪向他喊， Dan membentak, "Hei, siapakah kau dan apa yang kau kerjakan di sini?" 他向他喊：“嘿，你是谁？你来这里干嘛？” Rabi dengan tenangnya menatap prajurit itu dan berkata dengan polosnya, 拉比平静地看着那位士兵，并一脸无辜地问他 dan bertanya kepadanya berapa upah yang mereka bayarkan kepadamu setiap hari. 他们每天给你多少薪金呀？ Prajurit itu dengan geramnya bertanya, apa hubungannya denganmu? 士兵愤怒地回答：“关你什么事啊？” Rabi itu kemudian melanjutkan berkata, 拉比就接着说 Aku akan membayarmu dengan jumlah yang sama jika kamu mau mengajukan pertanyaan yang sama setiap pagi.：“ 如果你每天早上向我发问同样的问题，我就会付给你同样的 Saya 薪金。 mau Anda bertanya kepada saya setiap hari, siapa kau dan apa yang kau kerjakan di sini? 我要你每天问我你是谁，你在这里做什么？” Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， izinkan saya sebagai prajurit bertanya kepada Anda. 允许我身为那位士兵问你： Siapakah Anda dan apa yang Anda kerjakan di sini? 你是谁？你在这里做什么？ Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们， Hanya orang-orang yang mengenal Kristus secara benarlah, 只有正确认识基督的人， ia akan mengenal dirinya secara benar. 才能正确的认识他自己。 Hanya orang-orang yang mengenal dirinya dengan benar, 只有正确认识他自己的人， ia akan melakukan hal yang benar di dalam dunia ini. 才能够在这个世界上做正确的事。 Wayne Cordeiro kembali melanjutkan sebuah kalimat. 那位作家在说， Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kita atas berapa banyak yang sudah kita kerjakan. 上帝不会要求我们为我们已经做了多少负上责任， Dia akan meminta pertanggungjawaban kita atas berapa banyak yang sudah kita kerjakan dari segala sesuatu yang dimintanya supaya kita kerjakan. 他会让我们对他要求我们做的一切事做了多少而负上责任。 Dengan kata lain, 换句话说， jangan terlalu sibuk melakukan banyak hal, 不要太忙做很多的事， tetapi lakukanlah apa yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. 但是我们必须要做正确的事，按照上帝的旨意。 Sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar membayar harga.
作为基督的跟随者，我们要学习付上代价。 Sama seperti jika Anda ingin pernikahan Anda yang sehat, itu ada harganya. 如果你想要你的婚姻健康，你必须付代价。 Jika Anda ingin iman yang bertumbuh, 如果你想要信心增长， itu mesti dibayar dengan waktu, usaha, dan disiplin diri. 你就必须付出时间、努力和智力的代价。 Jika Anda ingin hati yang bijak, 如果你想要一颗有智慧的心， itu mesti dibayar dengan meninggalkan ego dan kesombongan kita untuk terus belajar. 你必须付上代价，远离自我中心和骄傲，继续的学习。 Jika Anda ingin hidup serupa Kristus, 如果你想活得像基督， kita mesti membayar dengan segalanya. 我们就必须付出所有。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， marilah kita mengenal pribadi Yesus Kristus 让我们更加认识主耶稣， dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. 更好、更清楚按照他的旨意， Karena inilah yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. 因为这是喜悦上帝的心，按照他 Sebagai 的旨意的。 kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini, 作为我们今天分享的结尾， kita bukan mengenal Kristus melalui kata orang. 我们不是按照别人怎么说来认识耶 Kita 稣， bukan hanya mengenal Kristus melalui pengalaman pribadi saja. 我们认识基督不单单通过我们亲身的经验， Tapi marilah kita mengenal Kristus melalui perkataan Yesus Kristus sendiri. 但是让我们更加认识基督，按照他自己所说的怎么样。 Dan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semuanya sudah tercatat di dalam firman Tuhan. 他所说要我们做的一切都记载在圣经里面， Oleh sebab itu marilah kita mengenal Yesus Kristus dengan bersaat teduh setiap hari, 所以我们要更加认识主耶稣，透过每天灵修， merenungkan firman-Nya baik-baik 思想他的话语， dan melakukannya. 并且遵行。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝赐福我们， Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami, mengingatkan setiap kami untuk mengenal Yesus Kristus seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan ampuni kami Bapa, bila selama ini kami mengenal Yesus Kristus, tidak ada bedanya dengan agama-agama di luar Kristus. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dalam dunia ini. Ampuni kami Bapa. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan berkati. Terima kasih yang surga, kami bersyukur untuk segala kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.